Okey, Ustaz boleh kita mulakan? Okey. Ustaz kita boleh mula kan? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Yang Berusaha Guru Besar SK Taman Kepong, Cik Alimi bin Marasib, Barisan Pentadbir, AJK PG, PIBG, para ibu bapa daripada prasekolah, PPKI dan termasuk juga dengan arus perdana tahun 1 hingga tahun 6. Jadi pada malam ni kita ada taklimat sedikit penataran yang akan dikongsikan bersama Guru Besar, saya sendiri dan perwakilan ahli murid secara santai lah. Jadi sebenarnya ni lanjutan daripada sesi penggal yang lalu tahun lepas. Jadi kita bawa pada penggal kedua, pada penggal ketiga yang ada 2 bulan ni, Januari, Februari 2021-2022 sebelum kita bercuti, dan kita akan masuk tahun yang barulah, kira tahun 2002 pada bulan, dijangkakan bulan April nanti, perubahan kelas. Jadi untuk kita mulakan pada majlis ini, untuk memberkati majlis ini, saya dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Mulaidi untuk baca bacaan doa. Dengan segala hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni nas'aluka khairan hadzal yaum fatahahu wa nasarahu wa nuruh wa barakatuhu wa huda wa na'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon kehadrat-Mu kebaikan pada hari ini, kemenangannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan sesuatu yang ada di dalamnya dan kejahatan sesudahnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bersempena taklimat penataran sesi Persekolahan Penggal 3 2021-2022 pada malam ini, permudahkanlah kerja buat dan urusan kami. Kami memohon kepadamu agar Engkau berkati majlis ini dengan limpahan Rahman dan Rahim-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Di saat ini juga kami rafakkan tangan kehambaan mengharapkan ihsan-Mu agar Engkau kurniakan kefahaman dan kemudahan kepada kami. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah keluarga kami, lindungilah anak-anak pelajar kami, lindungilah guru-guru kami, lindungilah jiran tetangga kami, lindungilah masyarakat dan negara kami dari wabak COVID-19 ini. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota badan, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing serta mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat, agama dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Mulaidi atas bacaan doa. Jadi pada malam ni kita akan buat sesi perkongsian kepada ibu bapa tentang apa yang akan berlaku pada 10 Januari nanti. Walaupun kita pada malam ni kita pilih pada pukul 9 malam lah, sebab kita menganggap semua dah bersedia, dah berehat, jadi kita boleh maklumkan sedikit lah. Walaupun kita info-info ni kita telah kongsikan dalam kelas ataupun dalam mailing. Jadi pihak sekolah
bersama Guru Besar ingin memberi penjelasan sedikitlah untuk dikongsi sama pada ibu bapa sebelum kita mulakan sesi pada 10 Januari nanti mengikut apa yang telah ditetapkan oleh KPM. Untuk lebih lanjut, untuk pengoperasian sekolah pada sesi Penggal 3 2021 2022, dengan itu saya menjemputlah Guru Besar SK Taman Kepong Cik Alimi bin Marasi untuk memberi taklimat sedikit berkaitan dengan pengoperasian sekolah pada sesi kali ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Usah. Terima kasih Cik Norman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sekali lagi terima kasih Cikgu Norman, Penolong Kanan Pentadbiran SK Taman Kepong, barisan guru Penolong Kanan, AJK PIBG, ibu bapa, guru-guru SK Taman Kepong. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita dapat berjumpa untuk pertama kalinya bagi tahun 2022, dan saya bagi pihak sekolah dan juga PIBG mengucapkan berbanyak terima kasih di atas kesudian ayah dan ibu untuk bersama-sama kita pada hari ini walaupun kita buat pada waktu malam. Dan dia lebih kepada kita secara santai lah. Info dah kita berikan sebelum ini, tuan-tuan pun dah melihatnya dan mendengarnya di mana-mana media sosial ataupun media elektronik berkaitan dengan pengoperasian sekolah bagi penggal yang ketiga untuk sesi 2021-2022. Jadi tuan-tuan, sedikit view pada malam ini. Saya nanti akan secara sepintas lalu akan memberi sedikit penerangan tentang apa yang akan berlaku bermula pada 10 Januari 2021. Kemudian tempoh masa dia tu berapa lama. Jadi yang ni saya secara dasarnya tuan-tuan, kita untuk penggalian ketiga ni sepatutnya bermula pada minggu ini. Tetapi disebabkan bencana banjir yang melanda di beberapa buah negeri, ditangguhkan dan dia bermula pada 10 Januari sehinggalah pada 26 Februari. Dan selepas itu murid akan bercuti sehinggalah kepada 20 Mac. Jadi maksudnya bermula pada 21 Mac nanti barulah sesi persekolahan yang baru. Maksudnya pada tahun 2022-2023 bermula. Ni maksudnya mereka dah berada di tahun yang berbeza lah pada bermula pada 21 Mac. Jadi untuk hari ini fokus kita adalah kepada pengoperasian sekolah bermula pada 10 Januari. Dan nanti mungkin Cikgu Norman boleh sebut sikit tentang apa yang berlaku sepanjang 10 Januari hingga 26 Februari ini, yang disebutkan catch-up plan. Kemudian nanti Cikgu Asfarina mungkin boleh sebut sikitlah perkara-perkara berkaitan dengan HEM. Baik, untuk makluman tuan-tuan, untuk sesi penggal ketiga ini ada perubahan dari segi kehadiran murid. Sebelum ini kalau kita dah lalui, ianya dilakukan secara penggiliran sebahagian besar murid. Tapi untuk sesi kali ini bermula 10 Januari nanti, tuan-tuan boleh lihat di slide itu ada dua. Satu tanpa penggiliran, yang kedua secara penggiliran. Jadi maksudnya tanpa penggiliran ini murid-murid akan hadir ke sekolah setiap hari lah. Dan siapa yang terlibat tanpa penggiliran ini? Yang pertama adalah murid PPKI, semua murid PPKI, prasekolah, termasuk prasekolah PPKI, murid tahun 1, murid tahun 2, murid tahun 6. Ini semua mereka perlu hadir ke sekolah setiap hari bermula 10 Januari. Dan ditambah kepada murid-murid RMT. Jadi tak kira murid ini kelas mana, darjah berapa, tahun berapa, mereka perlu hadir ke sekolah setiap hari, Isnin hingga hari Jumaat. Baik, itu tanpa penggiliran. Kemudian untuk kategori yang kedua ini, secara penggiliran, maksudnya masih kekal seperti yang lama, 50% hadir, 50% menjalani PDPR kendiri di rumah. Dan kelas-kelas yang terlibat adalah murid tahun 3, tahun 4 dan tahun 5. Murid-murid tahun 3, tahun 4, tahun 5 ini kita kekal dengan pembahagian mereka kumpulan A dan kumpulan B. Jadi ibu bapa perlu lihatlah anak-anak tuan-tuan mula bersekolah sama ada pada 10 Januari ataupun pada minggu berikutnya. Okey.
Ini rumusan dia. Kalau yang tadi mungkin tak berapa jelas. Okey, yang ni tuan-tuan boleh lihat lah. Bermula dengan prasekolah di atas itu. Isnin hingga Jumaat, maksudnya hadir tanpa penggiliran. Semua murid prasekolah hadir ke sekolah. Okay, kemudian yang pra PPKI pun sama. Hadir tanpa penggiliran. Semua murid PPKI hadir ke sekolah. PPKI, PPKI kita ada 6 kelas. Sama juga mereka perlu hadir setiap hari. Dan tahun 1 sebelum ini penggiliran, tapi bermula pada 10 Januari mereka perlu hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Maksudnya semua perlu hadir. Tahun 2 pun sama, kemudian cuma berbeza pada tahun 3. Tuan-tuan tengok tahun 3 itu Okay, untuk tahun 3 hadir secara penggiliran dan sila take note bermula 10 Januari ini bermula dengan kumpulan A. Okay. So maksudnya tahun 3 nanti 10 Januari hanya kumpulan A yang hadir ke sekolah, kemudian kumpulan B mereka akan menjalani PDPR kendiri di rumah. Okay, untuk tahun 4, silap pula tu. Okay, tahun 4, tak apa je. Baik, tahunnya silap. Baik, tahun 4, tak apa Cikgu Ayu. Yang ni jelas lah. Bermula tahun 4, tahun 3, tahun 4, tahun 5 itu penggiliran. Bermula untuk kumpulan A lah. Kemudian tahun 6 hadir semua tanpa penggiliran. Kemudian murid RMT seperti yang saya sebutkan tadi, mereka perlu hadir. Murid RMT ni semua murid untuk PPKI tak ada masalah, memang mereka hadir tiap-tiap hari, tapi ada murid RMT yang daripada tahun 3, tahun 4 dan tahun 5. Jadi walaupun kalau ikutkan jadualnya mereka bergilir, tetapi sekiranya mereka adalah murid RMT, mereka perlu hadir setiap hari. Okey, setakat ini tuan-tuan, ada nak tanya tak? Okay, kalau tak ada, kalau ada nanti mungkin Cikgu Ayu ataupun fikir boleh mana tidak jelas. Okey puan, maksud tidak jelas tu macam mana? Puan boleh on mic bagi tahu. Cikgu Halimi, ini Bapak Megan so tahun 4 dia start bila? Okey, semua bermula pada 10 Januari. Cuma untuk tahun 3, tahun 4 dan tahun 5 dia masih kekal dengan kumpulan A dan kumpulan B. Jadi sekiranya anak tuan kumpulan A dia akan hadir ke sekolah bermula pada 10 Januari. Kalau dia kumpulan B, dia akan mula pada Isnin berikutnya, minggu hadapan. Minggu satu lagi. Tapi tahun 6 dia teruslah. Tahun 6 semua hadir tanpa penggiliran. Okay, thank you to you. Okay. Okay, Puan Nur Fazlina. Okay, Puan saya jelas faham. Baik, ada lagi tuan-tuan? Okay, kalau tak ada, saya tunjukkan sikit bagi yang terlibat dengan penggiliran. Kita dah ikut warna ini, tuan-tuan boleh lihat 10 Januari itu sehingga 14 Januari warna hijau. Okay, ini maksudnya kumpulan A. Sebelah kanan tu petunjuk boleh lihat kumpulan A warna hijau, kumpulan B warna biru. So maksudnya sekarang ni kalaulah andai kata kita terlupa anak kita bermula pada tarikh bila, boleh rujuk nanti info yang telah kita edarkan pada ibu bapa. Jadual persekolahan pada bulan Januari. Ini bulan Januari maksudnya sehingga pada 31 Januari. Boleh lihat di situlah. Hijau itu kumpulan A bermula 10 hingga 14. Kemudian minggu berikutnya 17 hari bulan hingga 21 untuk kumpulan B. Selesai dia akan masuk balik pada kumpulan A. Dan kita sediakan juga untuk pada bulan Februari. Okey, ini bulan Februari. Dia akan sambunglah. Itu termasuk ada cuti tahun baru Cina dan sebagainya. Akan diteruskan oleh kumpulan B, kemudian 14 hingga 18 kumpulan A dan seterusnya dah. Baik, ini tentang hanya untuk tahun 3, 4 dan 5 saja. Sebab yang lain tak perlu yang ini yang untuk yang bergilir saja. Okay, clear tuan-tuan yang ni?
Okey, kalau tak ada teruskan Cikgu Ayu. Baik. Ini perkara yang perlu kita ambil perhatian tuan-tuan, sebab untuk tempahan makanan ini begini. Sebenarnya situasi ini kita kena lihat dari segi win-win situation. Tuan-tuan sedia maklum, di SK Taman Kepong sebahagian murid membawa bekal ke sekolah. Jadi tempahan untuk kantin ni dalam kuantiti yang sangat kecil, dan kita kena lihat bagaimana mereka perlu beroperasi dengan kos yang ada sekarang dan juga bilangan pekerja, sebab makanan ini yang telah ditempah kita akan hantar terus ke kelas yang diuruskan juga oleh pihak kantin. Kita tidak minta murid datang ambil di kantin ataupun guru yang tolong ambilkan. Ia diuruskan sepenuhnya oleh pihak kantin. Jadi untuk tujuan tempahan ini, saya dah pasti, saya percaya tuan-tuan pun tak ada masalah bagaimana untuk buat tempahan, dah biasa. Cuma kena pastikan sekiranya tuan-tuan, anak tuan-tuan tidak hadir ke sekolah, mohon maklumkan kepada pihak kantin seawal yang mungkin lah. Supaya tidak berlaku dari segi pembaziran dan sebagainya. Jadi yang ni nanti tuan-tuan berkomunikasi terus dengan pihak kantin. Dalam link tu ada disediakan nombor telefon pengusaha kantin, jadi boleh teruslah berhubung dengan pihak kantin. Ini sedikit paparan lah tentang ni, tempahan dibuat oleh ayah dan ibu. Kemudian makanan akan dihantar terus ke kelas, dan tuan-tuan kita galakkan sekiranya murid-murid ni membawa kain sendiri di rumah. Sebab kita nak mengelakkan banyak sentuhan dan sebagainya. Jadi selepas makan ni mereka akan kemas sendiri meja mereka. Kalau tuan-tuan boleh bekalkan kain yang sesuai untuk anak-anak, maksudnya dia boleh lap lah meja mereka selepas makan. Dan yang membawa bekal seperti biasa, pastikan mohon ingatkan pada anak-anak lah. Kita pun pantau dan kita maklumkan juga bekas makanan itu tidak boleh dicuci di sinki dalam kelas. Kita bagi nak mengelakkan tersumbat sinki tersebut. Jadi sama-samalah kita ingatkan anak kita supaya selepas makan ni bekas makanan, contohnya kalau ikut brand Tupperware lah contohlah kan, sisa tu masukkan dalam tong sampah dan kemudian simpan terus tanpa dicuci. Okay, alright. Berkaitan dengan kantin tuan-tuan, ada nak tanya tak? InsyaAllah kita kita tak ambil masa yang panjang sebenarnya. Tuan-tuan dah maklum, cuma kita nak bagi sedikit dan mungkin kita boleh berbincang beberapa perkara nanti. Jika tak ada, teruskan Cikgu Ayu. Baik. Ini bagi murid tahun 3, 4 dan 5 juga, kita dah bekalkan juga jadual PDPR secara sendiri. Maksudnya kendiri di rumah. Sama juga dengan sesi sebelum ini. Murid yang berada di sekolah mereka akan belajar mengikut jadual yang telah ditetapkan. Bagi murid yang berada di rumah pun sama, mereka disediakan ataupun tugasan yang perlu mereka buat sepanjang minggu tersebut di rumah. Jadi tuan-tuan boleh ikut cadangan. Ini cadangan tuan-tuan, tak semestinya ni kalau dah tahu ada tugasan yang perlu diselesaikan awal, boleh buat awal. Tak ada masalah. Ni untuk tahun 3. Kemudian untuk tahun 4 dan 5, Cikgu Ayu. Okey, ini untuk tahun 4 dan 5. Nanti tuan-tuan boleh rujuk lah jadual ni. Okey, seterusnya. Baik, ini antara perkara yang sangat penting juga, waktu persekolahan. Dan untuk makluman tuan-tuan, kita setiap hari akan bermula pada 7.40 kalau ikutkan jadual dalam kelas. Tapi mohon sangat kena pastikan anak-anak berada di sekolah sebelum 7.30 pagi. Kenapa sebelum 7.30 pagi tuan-tuan? Sebab kita nak mengelakkan terlalu ramai cikgu yang terpaksa menunggu murid di pintu pagar untuk kehadiran. Sebab kita nak kena scan dan sebagainya. Jadi guru-guru ni waktu pertama ada antaranya dah perlu masuk ke kelas. Jadi macam mana kita nak mengurangkan ketirisan waktu ini,
Jadi mohon kerjasama ibu bapa dapat memastikan anak ini sampai ke sekolah eloknya sebelum 7.30 pagi lah. Waktu pagi semua sama, tak ada masalah. Kemudian waktu balik, kita masih kekal dengan penyuraian berperingkat, sebab jumlah murid yang hadir lebih ramai kali ini. Jadi tuan-tuan boleh lihat itu di penyuraian berperingkat, Isnin hingga Khamis yang warna oren dan kuning itu, kemudian tahap 1, tahap 2 warna hijau. Tuan-tuan boleh lihat di situ tahun 1 kita akan lepaskan mereka pada 12.45 tengah hari. Tahun 2 12.50 dan tahun 3 12.55. Selang masa itu 5 minit antara setiap kelas. Jadi tahun 1 ni dia akan turun dulu ke Dewan Bakti, tempat yang biasa tuan-tuan tunggulah. Baik, untuk tahap 2, tahun 4, 5 dan 6, kita akan mula lepaskan pada 1.15 petang, kemudian tahun 5, 1.20 petang dan tahun 6, 1.25 petang. Jadi tuan-tuan boleh uruskan masalah ni. Kemudian untuk hari Jumaat, hari Jumaat kita lebih awal lagi. Jadi untuk tahun 1 kita bermula pada 11.45 pagi, murid dah bergerak turun ke Dewan Bakti. Kemudian tahun 2 11.50 dan tahun 3 pukul 11.55 pagi. Ini untuk hari Jumaat tuan-tuan. Bagi tahun 4, tahun 4 kita lepaskan sama juga pada 11.55. Dan tahun 5 dan tahun 6 lewat sedikit iaitu pada 12.30 hari. Inilah waktu-waktu kita melepaskan murid daripada kelas mengikut penggiliran. Yang pertama kita nak mengelakkan kesesakan di Dewan Bakti, dan yang kedua untuk memastikan SOP dari segi penjaraan fizikal dan sebagainya dapat kita patuhi. Baik. Untuk prasekolah gemilang, hari Isnin hingga Khamis, boleh lihat di situ kekal sama 7.30 hingga 12 tengah hari. Kemudian untuk hari Jumaat, dia akan balik pada 11.30 pagi. Ini untuk PPKI. Untuk prasekolah gemilang. Bagi prasekolah PPKI, kita boleh lihat di situ Isnin hingga Khamis, waktu pagi sama 7.30, kemudian waktu balik 11.30 pagi. Hari Jumaat pula mereka akan balik pada 11.20 pagi. Dan untuk PPKI, Isnin hingga Khamis, tahap 1 balik pada 12.30 hari dan tahap 2 pada 12.30 tengah hari. Dan hari Jumaat serentak tahap 1 dan tahap 2 kita akan buat penyuraian bermula pada 11.30 pagi. Dan kenapa kami sebut waktu-waktu ini tuan-tuan, saya dah sebutkan tadi. Yang pertama tuan-tuan boleh berurusan lah dengan dari segi yang mana pengangkutan lain selain daripada ibu bapa yang mengambil, mungkin menggunakan transport dan sebagainya, jadi boleh maklumkan kepada mereka tentang waktu-waktu ini. Dan kita tak nak berlaku lagi lah sebelum ni. Ada yang tersilap bas, ada yang ikut kawan. Kena ingatkan anak-anak tuan-tuan, kami tak kenal semua ibu bapa. Kami bimbang juga sebenarnya. Ingatkan anak-anak balik ikut seperti yang telah disusun oleh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang ambil, ingatkan mereka bahawa tunggu sehingga ayah ambil. Ini penting sebab ada anak-anak kita dia ikut kawan. Kawan ajak dia ikut, kemudian dia naik bas, turun pergi tempat lain, dan ayah sampai tengok anak dah tak ada di sekolah. Ini yang kita bimbang ni, dari segi keselamatan. Untuk persekitaran sekolah, kebimbangan itu kurang sebab kita berada di dalam kawasan taman yang mempunyai KRT. Jadi pergerakan sangat terhad. Cuma bila turun naik bas atau pengangkutan lain ni yang kita bimbang sebab kita tak kenal ibu bapa semua. Jadi sekali lagi saya mohon jasa baik ayah dan ibu ataupun jaga, sama-sama ingatkan anak, elakkan daripada ikut siapalah yang tak sepatutnya. Okey. Setakat ni tuan-tuan untuk pergerakan balik penyuraian, ada nak tanya?
Baik, tak ada. Seterusnya Cikgu Ayu. Baik. Berkaitan dengan pakaian seragam sekolah, tuan-tuan, masih sama dengan sesi sebelum ini. Bagi yang ada uniform, silalah pakai uniform yang lengkap dan sebagainya, dan sekiranya ada yang tidak, uniform dah tak boleh nak pakai dan sebagainya, dibenarkan untuk memakai pakaian yang sesuai dan kemas, maksudnya sopan lah untuk hadir ke sekolah. Dan digalakkan tuan-tuan, kalau paling mudah t-shirt dan juga track suit lah. Itu lebih mudah sebenarnya. Okay. Dan yang lain pakaian ni tak ada apa-apa isu sebelum ni pun. Kebanyakan murid kita masih beruniform, cuma mungkin adalah yang pakai track suit dan t-shirt dan sebagainya. Okay. Teruskan Cikgu Ayu. Baik. Ini yang saya mohon ibu bapa ambil perhatian. Ada banyak sebenarnya, tapi ini yang antara yang penting lah. Yang pertama, hanya murid yang sihat dan tidak bergejala sahaja dibenarkan hadir ke sekolah. Okay. Sekiranya anak tuan-tuan ada gejala demam, batuk, sesama, mohon berada di rumah dahulu. Maklumkan pada cikgu. Kemudian 1.2, murid yang tidak hadir mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Tidak mempunyai kontak rapat. Contohnya, dalam situasi rumah tuan-tuan ataupun rumah ada dalam satu situasi lah, dalam rumah tersebut ada individu yang disahkan positif COVID-19. Jadi orang lain dalam rumah tersebut kategorinya sebagai kontak rapat. Dan sekiranya ada murid sekolah, tak kira dah sekolah mana tuan-tuan, anak tuan-tuan, mereka perlu berada di rumah. Elakkan daripada anak berada di sekolah. Okey, Cik, ada nak soalan boleh tanya? Boleh buka mic. Okey, tak apa, saya teruskan. 1.3, kita kena patuh SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Banyak SOP, kita ada garis panduan 3.0, kita ada apa-apa ni daripada Majlis Keselamatan Negara. Dia situasi dia masih samalah. 1.4, murid wajib memakai pelitup muka sepanjang berada di dalam kawasan sekolah. Ini pun kena ingatkan ibu bapa. Kena ingatkan anak-anak di rumah. Di sekolah pun nanti kita pun ingatkan perkara yang samalah. Wajib pakai pelitup muka. Double mask. Mask pelitup muka berganda digalakkan. Kemudian digalakkan juga memakai pelindung muka, face shield. Boleh pakai di sekolah. Baik, 1.5, ibu bapa penjaga mohon sangat ayah dan ibu cuba elakkan berkumpul di hadapan pintu utama. Sebab bila tuan-tuan berkumpul di situ, penjarakan fizikalnya dah tak berlaku. Anak-anak murid ni dia nak keluar, jadi kita sama-sama kena jagalah perkara ini. Cuba elakkan berada di pintu utama sewaktu anak-anak balik daripada sekolah nanti. 1.6, murid hendaklah mematuhi waktu persekolahan yang ditetapkan dan tidak meninggalkan kawasan sekolah sehingga selesai waktu persekolahan. Jika ada kes tertentu tak sihat dan sebagainya, kita akan hubungi ibu bapa dan ibu bapa boleh datang ke sekolah untuk mengambil anak. Ini maksudnya mereka tidak bolehlah nak keluar sesuka hati. Ini perkara yang biasalah. Okey tuan-tuan, daripada 6 perkara ini, ada apa-apa tuan-tuan nak tanya tak? Baik, kalau tak ada, teruskan Cikgu Ayu. Ini antara yang terakhir dah. Baik, tuan-tuan, situasi yang berlaku. Tindakan apabila berlaku situasi positif atau kontak rapat, saya dah sentuhkan tadi, tuan-tuan. Tuan-tuan kena laporkan segera kepada pihak sekolah. Yang pertama, tanggungjawab tuan-tuan, kena lapor dulu kepada PKD, Pusat Kesihatan Daerah. Kena WhatsApp ke sebagainya, cubalah maklumkan. Dan secepat mungkin tolong maklumkan juga kepada sekolah. Supaya pihak sekolah dapat mengambil tindakan yang sewajarnya lah. Jangan sampai dah 2-3 hari positif baru nak bagi tahu, jadi kita bimbang. Nanti perkara itu bukan menyebabkan kita terlewat mengambil tindakan. Lebih baik sebenarnya dapat tahu je, maklumkan pada pihak sekolah, boleh berhubung dengan penekanan hal ehwal murid atau boleh berhubung terus dengan saya
supaya kita ada SOP kita tuan-tuan. Sekiranya berlaku kes murid positif di rumah dikesan positif COVID-19 ataupun menjadi kontak rapat kepada pesakit yang positif COVID-19. Antaranya kami kena buat laporan, kami kena maklum ke PKD, kami kena berhubung dengan pihak PPD. Jadi itu kami sebenarnya perlu bertindak cepat dan tuan-tuan sedia maklum kita nak berhubung dengan PKD ni bukannya satu yang mudah. Kadang-kadang kami berkali-kali telefon nak dapat tu pun agak susah lah. Jadi bila delay macam ni, maksudnya tindakan kita lambat dan perkara yang perlu kita ambil tindakan segera jadi tergendala lah. Jadi sama-sama tuan-tuan, tolong ingatkan pada ibu bapa yang lain, sekiranya tuan-tuan dengar ke apa ataupun dapat makluman pun boleh maklumkan pada pihak sekolah supaya kita sama-sama menjagalah. Kita nak bendung sebenarnya. Kalau dah dapat kesan awal tu, jadi kita boleh ambil tindakan awal untuk membendung situasi. Okey. Kemudian ada lagi tak Cikgu Ayu ni? Saya tak ingat dah ni. Okey. Itu tadi sedikit tentang bagaimana sekolah beroperasi bermula pada 10 Januari. Saya nak sentuh sikit tentang situasi sekolah. Pengalaman yang lalu ada beberapa kes yang kita terimalah daripada ibu bapa. Terima kasih sangat pada ibu bapa yang mengambil tindakan yang cepat. Jadi kita pun boleh bertindak cepat dengan pihak PPD, jabatan dan juga PKD. Kalau kita dapat maklumat lewat tu, itu yang agak sukar sebenarnya. Kadang-kadang sampai tengah malam baru kita dapat selesaikan perkara ni. Okey. Seterusnya tuan-tuan, sekiranya berlaku positif di dalam sekolah. Saya kena maklumkan pada tuan-tuan, kita dah bermula pada sesi lepas. Sesi yang baru ni pun kita akan buat perkara yang sama, iaitu kita akan membuat ujian rawak 10% daripada kehadiran murid yang sepatutnya. Untuk sesi ini lebih ramai lah. Kalau sebelum ni kami dalam 19 orang, 20 orang, tapi yang ni sebab penggiliran hanya tahun 3, 4 dan 5. So kita ujian ini 10%-nya lebih tinggi, maksudnya lebih ramai. Waktu bila kita buat, kita akan buat waktu pagi pada hari Rabu. Dan ujian ini hanya menggunakan test kit yang menggunakan Ailio. Dia bukannya guna apa ni yang untuk rongga hidung dan sebagainya tu lah. Dia yang sangat mudah itu. Jadi pemilihan ini kita buat secara rawak dan alhamdulillah sepanjang kita buat ujian tidak berlakulah ataupun tak ada kita tak kesan yang positif, semua negatif. Dan untuk maklum tuan-tuan, ada beberapa sekolah yang dia dapat kesan murid positif. Jadi kita melihat secara positif sebenarnya. Bagus juga buat perkara ini. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu awal murid ini sebenarnya positif COVID-19. Dan apa yang berlaku, contohnya ada kes murid selepas hujan, ada kes murid positif. So kita memang buat di Dewan. Ruangnya sangat besar dan penjarakannya sangat selesa. Jadi murid ini kita akan letakkan di bilik isolasi. Sementara ayah dan ibu datang untuk membawa murid ini balik. Kami tak boleh hantar, ayah dan ibu kena datang ambil murid ini, bawa balik, dan tindakan ayah ibu boleh bawa ke klinik dan buat ujian semula untuk kepastian. Kalau negatif, alhamdulillah. Kalau positif, so maksudnya tindakan selanjutnya akan dilakukan oleh PKD lah. Dan kita kena lihat perkara ini secara positif tuan-tuan. Ada bagusnya, lebih banyak baiknya daripada tidak baik kita buat perkara ini di sekolah. Okay. Tadi ada, saya nampak ada yang nak tanya. Boleh tanya tuan-tuan, silakan. Boleh on mic kalau ada nak tanya. Okay.
Kalau tak ada saya teruskan. Okey, akhir sekali tuan-tuan daripada saya, segala info yang telah kita maklumkan kepada tuan-tuan. Ini yang pertama kita dah masuk dalam WhatsApp group. Dan dalam WhatsApp group ini pun juga kita dah sediakan satu link, My Link. Okay, dalam ini banyak info yang ada. Yang pertama senarai murid secara pinggiran. Tuan-tuan boleh rujuk di situ senarai murid yang terlibat dengan pinggiran. Yang kedua jadual. Setiap murid dah dapat jadual kita baru. Jadual baru sebab ramai guru pindah dan juga kita ada 7 orang guru yang pindah dan kita hanya terima 4. So kita kena buat perubahan dari segi guru yang mengajar, jadi ada jadual baru. Okay. Jadual ni ada 2, yang pertama, yang kedua tu yang secara bergilir, kemudian yang satu bersemuka, PDP. Okay. Kemudian bawah tu jadual waktu untuk tahun 3 di rumah Kendiri, tahun 4 dan 5 Kendiri. Kemudian yang bawah dia tu tahap 1 tempahan menu. Tuan-tuan boleh tengok di situ untuk tempahan menu waktu rehat ikut tahun tu tahun 1, 2, 3 dan tahun 4, 5 dan 6. Tuan-tuan pilih yang betul lah. Kemudian bawah ni dah buat tempahan, nak semak ada tak ada dalam tu, kena semak di situlah tempahan itu berjaya ataupun tidak. Okay. Kemudian untuk waktu operasi kedai buku, kedai buku kita hanya buka pada 11 pagi saja, 8 hingga pukul 1. Mana ikut waktu sesi sekolah lah. Hari Sabtu kita tak buka. Okay. Kemudian jadual penyuraian yang saya sebutkan tadi pun ada di situ, boleh rujuk di situ. Dan surat makluman ni sama yang ada dalam WhatsApp group. Baik, yang lain tu untuk rujukan ibu bapa SOP, kita masih kekal dengan SOP yang ada, garis panduan pembukaan sekolah 3.0, masih kekal yang sama. Jadi saya harap sedikit penerangan ini dapat memberi sedikit gambaran kepada ibu bapa lah. Yang pertama yang kita lihat sebenarnya kekeliruan ibu bapa tentang bergilir ataupun tidak. So kita dah jelaskan. Daripada prasekolah sampai tahun 6 ini yang bergilir hanya tahun 3, 4 dan 5 saja. Yang lain bersekolah seperti biasa Isnin hingga Jumaat. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya harap perkara ini dapat membantu tuan-tuan untuk bersedia sesi persekolahan pegang ketiga pada 10 Januari nanti. Sebelum saya serahkan sekejap pada Cik Norman, tuan-tuan boleh ada apa-apa nak tanya? Okey, kalau tak ada saya serahkan dulu kepada Cik Norman. Silakan. Okey, terima kasih kepada Guru Besar di atas maklumat yang diberikan. Okey, jadi sedikit sebanyak ibu bapa dapat gambaran lah apa yang akan berlaku pada 10 Januari. Sekarang ni saya akan maklumkan beberapa perkara lah seperti yang telah Guru Besar maklum. Saya kongsikan dulu maklumat dia dulu. Okey. Tadi Guru Besar telah maklumkan tentang beberapa perkara berkaitan dengan pengoperasian sekolah. Saya maklumkan sedikit berkaitan dengan kurikulum lah. Untuk maklumat ibu bapa semua, memandangkan pada Disember tu kita ada guru bertukar, jadi kita ada rombakan jadual lah, terutama arus perdana dengan pendidikan khas. Mana prasekolah, pra-PPK masih kekal lagi lah guru yang sama. Jadi sedikit sebanyak jadual nanti akan diberikan dalam link yang disediakan. Jadi ibu bapa boleh terus rujuk pada link. Nanti saya akan transfer sedikit bagaimana. Untuk prasekolah nanti Cikgu ada filah. Jadi mana ibu bapa yang berada di prasekolah akan rujuklah jadual waktu dalam grup. Begitu juga dengan pra-PPKI. Manakala prasekolah PPKI pula akan rujuk dalam grup WhatsApp kelas PPKI. Untuk arus perdana nanti saya harap nanti link yang diberi ini ibu bapa boleh rujuk nantilah sebagai panduan nanti bagi memudahkan seperti yang Guru Besar telah maklumkan, rujuk link ni. Dalam link ni semua kita sediakan info-info berkaitan dengan haluan murid dengan kurikulum. Untuk jadual waktu
Jadi ibu bapa boleh rujuklah maklumat yang diberikan ni pada yang saya bertanda warna merah tu. Okey, iaitu jadual waktu kelas. Boleh klik saja untuk arah perdana saja. Untuk pra sekolah, pra PPKI dengan PPKI akan akan dimasukkan oleh guru masing-masing lah. Untuk arus perdana, boleh klik sini ada daripada tahun 1 sampailah tahun 6. Itu yang jadual bersemuka nantilah. Dan yang ini adalah yang terkini. Berkuasa 10 Januari akan guna jadual ini. Jadi ibu bapa kena rujuklah. Jangan rujuk yang jadual penggal 2 itu. Nanti salah bawa buku pula. Jadi klik saja tu, tengok kelas mana anak. Kalau ada anak tahun 2, tahun 3, tahun 4, rujuk saja. Yang ni jadual baru. Sebab kita bertukar guru iaitu guru arus perdana kita ada 4 orang bertukar. Cikgu Amanina, Cikgu Badrul, Cikgu Amri dan Cikgu Alia. Dan kita digantikan dengan Cikgu Muhammad Fauzi, Cikgu Nusa Umira, Cikgu Najwa dan Cikgu Azrin. Jadi itulah kita terpaksa berubah. Begitu juga dengan PPKI sekali. Nanti PPKI pun ada jadual baru. Manakala prasekolah dengan PPKI tak ada masalah. Guru yang sama juga. Jadi tuan-puan kena rujuk jadual ni. Memang semua dah ada. Kita dah lengkap yang terkini. Jadi untuk 10 hari bulan nanti sesi sekolah ikut jadual penggiliran ataupun bersemuka dari 1, 2, 6 tak ada masalah. Memang dia akan ikut sepenuhnya sebab dia kena hadir sepenuhnya lah dalam tempoh 31 hari ini. Bulan Januari, Februari. Manakala darjah 3, 4, 5 ikut penggiliran. Dalam ni kita dah sediakan jadual waktu yang bersemuka, jadual waktu penggiliran tahun 3, 4, begitu juga dengan penyuraian. Semua dah ada lengkap, begitu juga dengan maklumat lain. Jadi saya ibu bapa rujuklah. Nanti boleh kalau ada masalah boleh berhubung dengan guru kelas sebab guru kelas telah dimaklumkan tentang perkara tersebut. Okey, ni jadual. Kalau tuan-puan klik sini akan keluar satu alfa dulu dan di scroll sampailah tahun 6 alfa. Ini untuk arus perdana jadual. Okey, seterusnya kalau yang penggiliran pun kita dah sedia seperti yang guru maklumkan. Okey, untuk khusus tahun 3 sebab tahun 1, 2 dah bersemuka, tak ada jadual penggiliran dah. Okey, begitu juga tahun 4, 5 masih sama. Dan begitu juga jadual penyuraian pun sama seperti Gusar telah maklumkan sebentar tadi. Jadi dengan link tersebut akan membantu ibu bapa lah lihat penguasaan sekolah sepenuhnya. Jadi untuk kurikulum yang seperti yang Guru Besar maklumkan tentang catch-up plan tu, jadi untuk pihak sekolah ni yang saya kongsikan slide satu slide ni lah untuk maklum pada ibu bapa. Bagi bulan Januari, Februari ni apabila anak tuan-puan datang sekolah kita akan lihatlah selepas kita fahamlah situasi COVID, mana kita PDPR, datang bergilir. Jadi pada 10 hari bulan, mana tahun 1, tahun 2, tahun 6 yang bersemuka tu sepenuhnya, kita akan lihat balik nak bantu mereka sejauh mana tahap penguasaannya. Iaitu sekarang ni kita beralih ke fasa pentafsiran. Sama ada anak tuan-puan masih berada di tahap penguasaan 1, 2, 3 dan 6. Jadi kita akan bantu dia sebelum penghujung bulan Februari nanti. Bila cuti sekolah pada bulan Mac nanti, dia naik tahun baru, dia dah dapat menguasai kemahiran-kemahiran yang mungkin tertinggal. Sebab kita sedia maklumlah bila kita yang buka penggiliran ni, ada yang tidak datang, ada yang datang tak selalu. Jadi mungkin ada keciciran. Dari sini kita akan lihat balik terutama kemahiran asas murid tersebut supaya dia dapat catch up balik lah. Jadi kita akan merangka beberapa program iaitu kita akan lihat dari segi program pemulihan bagi murid yang berada di tahap penguasaan 1 dan 2, pengayaan, pengukuhan iaitu murid berada di TP3, TP4 tahap penguasaan 3 dan 4 dan pengayaan adalah bagi murid berada di tahap penguasaan 5 dan 6. Jadi di sini kita akan sediakan aktiviti bersesuaian dengan tahap penguasaan. Di situ kita akan nilai dan dalam tempoh bulan Januari, Februari ini kita akan tengok balik tahap penguasaan murid tersebut mengikut subjek dan pada dalam insyaAllah dalam bulan Februari nanti hujung bulan sebelum murid itu beralih tahun, contohnya tahun 1 ke tahun 2, jadi kita akan bagi pelaporan PBD. Jadi di situ ibu bapa akan lihatlah tahap penguasaan murid di sepanjang tahun 2021, 2002 yang ni tahap mana penguasaannya. Di situ ibu bapa kita akan buat pembincang nanti kemudianlah sebab kita tahu situasi COVID ni sikit sebanyak keciciran memang berlaku di
dimaklumkanlah kalau tuan-puan dengar di berita ke atau sebagainya, memang ada berlaku kecilan. Tapi kita harap ibu bapa dapat bantu juga di rumah lah. Di sekolah, pihak sekolah memang akan mengambil berat lah. Tapi di rumah pula ibu bapa tengoklah cakap mana yang dia belum kuasai. Jadi di sini ibu bapa, kita perlu kerjasama ibu bapa lah. Mulai 10 hari bulan, kita tahu situasi sekarang ni COVID dan macam-macam dikatakan jenama COVID tu. Tapi kita ikut SOP sekolah, kita memang situasi kita berada dalam keadaan selamat. Kalau boleh, saya harap ibu bapa hantarlah anak ke sekolah supaya dapat mengikuti sesi pembelajaran sepenuhnya. Di situ kita dapat bantu guru dapat bantu pada anak tuan puan yang mana dia masih lemah, masih kekurangan, mana murid yang sederhana dan murid yang cemerlang. Tapi untuk tahun 1-2 kita akan lihat semulalah. Kita tahu ada bila buka sesi sekolah yang lalu, ada yang tak datang langsung dan sebagainya atas faktor kebimbangan lah. Jadi saya harap ibu bapa boleh hantar anak murid. Bagi tahun 6, dengan ada 2 bulan ni, saya harap ibu bapa pastikan anak tuan-puan datanglah. Sebab kita sebagai persiapan terakhir dia sebelum naik ke tingkatan 1 pada bulan April dijangkakan nanti. Jadi sekurang-kurangnya dia bersedialah. Kita tak nak dia naik ke tingkatan 1 nanti jadi masalah pula. Bagi tahap 1, tahun 1, tahun 5 tak ada masalah. Dia masih berada di sekolah lagi. Kita boleh bantu. Begitu juga dengan prasekolah, PPKI dan pra-PPKI. Jadi dengan perancangan daripada pihak sekolah kita memang dah sediakan, iaitu dia dinamakan catch-up plan itulah. Iaitu dari segi numerasi, PBD dan program-program yang bersesuaian mengikut kemampuan ataupun pencapaian anak murid dari semasa ke semasa. Jadi dalam tempoh Januari, Februari ini dalam tempoh 31 hari, tak silap saya lah kalau di anggaran kira. Tu tak masuk yang bergilir pula. Yang mana bersemuka tu kemungkinan dia datang penuh lah. 31 hari, mana bergilir tu mungkin separuh lagi. Jadi pihak sekolah akan cuba sedaya upayalah untuk membantu anak tuan-puan untuk catch up balik yang dia tertinggal. Masa COVID tu yang duduk di rumah, kita nak tengok, nak bantu. Begitu juga kita harap ibu bapa dapat bantulah sedikit. Jadi ini gambaran lah untuk sesi pembelajaran kita pada 10 hari bulan Januari nanti bila murid-murid semua datang ke sekolah. Jadi harapan saya selaku penongkanan pentadbiran ni kurikulum, harap ibu bapa hantarlah ke anak murid ke sekolah. Itu harapan saya lah supaya kita dapat bantu. Dia sampai ibu bapa bantu di rumah pula. Supaya bila dia naik ke tahun baru, iaitu tahun 1 naik ke tahun 2 pada tahun ni juga dalam bulan 4 dijangkakan selepas cuti akhir tahun pada bulan 3 nanti, kita dapat mengurangkan jurang masalah di segi tahap penguasaan dia. Jadi ini sedikitlah gambaran yang dapat saya berikan pada ibu bapa lah apa yang berlaku nanti. Jadi saya harap ibu bapa dapat tengok jadual waktu yang penting supaya jangan tersilap tengok jadual. Nanti bawa jadual pengadua pula. Buku lain, jadi cikgu dah pergi lain. Dan begitu juga dengan waktu balik. Begitu juga dengan kehadiran murid. Kita untuk kurikulum memang kita, kalau murid datang ke sekolah, memang kita tak ada masalah. Kita boleh bantu. Dan kita akan dibantu oleh guru yang yang baru masuk nanti. Mengambil alih guru yang berpindah keluar. Jadi insyaAllah lah bagi guru-guru kita mengharapkan ibu bapa sama-samalah kita lihat setiap seorang anak murid yang berada di SK Taman Kepong ini, kita akan cuba bantu untuk mencapai balik atau catch up balik apa yang dia dah tertinggal. Jadi itu sedikitlah untuk maklumat pada ibu bapa lah tentang kurikulum. Jadi untuk sebelum sesi seterusnya, ada tak apa-apa nak tanya berkaitan dengan kurikulum ni? Sebelum kita pergi pada sesi soal jawab dan kita tangguhkanlah. Okey, jadi kita harap ibu bapa sedikit dapat penjelasan lanjut. Sebenarnya ini kesinambungan lah daripada penggal 2 dibawa pada penggal 3. Jadi kita nak pulihkan balik ataupun kita nak tingkatkan penguasaan murid supaya tahap penguasaan dalam PDP murid dapat ditingkatkan. Jadi kalau tu kalau Guru Besar nak tambah lagi sebelum kita tangguhkan ataupun sesi soal jawab nanti. Cikgu Erin ada nak tambah tak Cikgu Erin?
Tak ada. So Okey. far tak ada Cikgu Halini, semua dah diterangkan tadi. Okey, terima kasih baik tuan-tuan. Ayah dan ibu, kita beri ruang sikit kalau ada apa nak bukan soalan ataupun nak pandangan, silakan sekejap jika ada. Okey, saya tengok dekat chat team pun tak ada. Baik, tuan-tuan, saya kira tak ada lah sebelum saya serahkan balik kepada Encik Nur untuk penutupan seterusnya. Saya bagi pihak sekolah, PIBG mengucapkan terima kasih pada ibu bapa atas kesanggupan. Kita janji 9.30 tapi ni dah dekat 9.50 baru selesai. Tapi apa pun terima kasih banyak-banyak pada ayah dan ibu yang selama ini banyak memberi sokongan, bantuan kepada pihak sekolah demi memastikan hala tuju kita capai secara bersama. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak dan teruskan memberi sokongan, bantuan kepada pihak sekolah. Dan saya tertarik soal sedikit yang diberikan oleh Cikgu Fauzia daripada BNK. Menarik tuan-tuan, data yang ada setakat ni ada 87 orang telah respon. Semuanya sebagai 97% lah semua bersedia untuk ada di sekolah pada 10 Januari ini. Dan kemudian ruangan bantuan di situ juga ada disediakan soalan bantuan. Ada memang ada ibu bapa yang memerlukan bantuan dan lebih ramai ibu bapa yang sudi menghulurkan bantuan. Ini satu menariknya lah. Terima kasih banyak-banyak, kita saling membantu antara satu sama lain. Jadi insyaAllah kita akan susun dengan PIBG data itu supaya mereka yang ingin menyalurkan bantuan dapat kita salurkan dengan sistematik dan mereka yang memerlukan bantuan ini dapat kita berikan pertolongan yang sewajarnya. Okey, sebelum saya tutup, saya nampak tadi angkat tangan tadi. Siapa Ada tak tuan? Kalau boleh terus je, boleh on mic. Okey, kalau tak ada apa-apa, sebelum tuan-tuan rujuk pada pihak sekolah ataupun mana-mana guru, tuan-tuan rujuk dulu dengan link yang kita berikan. Baca dulu, tengok, kalau tak faham, barulah maklum pada sekolah. Sebab kadang-kadang dalam WhatsApp group tu kita pun terlepas pandang pertanyaan ibu apa. Sebab kami ada banyak sangat group, dekat 20 group untuk sekolah saja. Jadi potensi ataupun kerja untuk saya terlepas pandang, fikir terlepas pandang tu sangat tinggi lah. Okey, Cik Lawania, silakan kalau ada. Okey, tak ada tuan-tuan. Saya sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum cikgu. Ya, sila. Maaf cikgu, saya nak tanya satu soalan. Cikgu, macam tahun 1 kita akan tiada penggiliran. Jadi saya cuma nak tanya macam dalam kelas kan cikgu masih ada penjarakan ke ataupun macam mana cikgu? Sebab sebelum ni diorang ada penggiliran jadi diorang punya penjarakan pun kita tahu diorang ada jarak-jarak. Jadi dalam kelas tu kalau dah semua masuk tu masih ada penjarakan ke ataupun kita belajar macam biasa cikgu? Itu saja cikgu. Maaf ya saya ada soalan saja. Okey, Puan Nasrinda, soalan yang sangat baik sebenarnya. Untuk makluman ibu bapa semua, kita memang dah susun kelas kita mengikut bilangan murid. Kalau ada 30 kursi, 30 meja. Dan jaraknya adalah 1 meter antara satu, ini mengikut SOP yang ditetapkan sendiri oleh MKN dan juga KPM. Dan memang kita dah susun siap-siap. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh nampak dalam kelas tu, meja ini hampir sangat ke depan dan ke belakang. Sebab kita nak dapatkan jarak 1 meter itu antara meja. Jadi tolong ingatkan juga anak-anak, sila pastikan dia sentiasa berada di tempat mereka dan pastikan meja itu sentiasa lurus, secara tersusun dan jarak tu kena jaga. Sebab kadang-kadang sebab lama dah tak jumpa dan sebagainya, dia terlepas. Terlepas maksud saya, dia bergurau dan sebagainya. Itu yang kita nak elakkan sebenarnya. Jadi terima kasih Puan Sina, soalan yang baik. Jawapan saya adalah memang kita mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh pihak KPM, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter antara meja murid. Okay. Ada lagi tuan-tuan?
Okay, kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak. Saya serahkan kepada Cik Muhammad. Silakan. Okay. Terima kasih pada Guru Besar Cik Helmi bin Rasib serta para barisan mentadbir, seterusnya pada ibu bapa lah kerana sudi mengikuti sesi penerangan bersama dengan pihak sekolah. Sikit sebanyak maklumat yang dikongsikan ni dapat bersedialah untuk sesi persekolahan pada 10 Januari nanti. Sekiranya ada apa-apa masalah, ibu bapa boleh merujuk pada pihak pentadbir, guru besar termasuk penolong kanak ataupun guru-guru kelas prasekolah, PPK, pra-PPK dan arus perdana. Jadi kita dapat mengatasi apa-apa isu yang timbul nanti sebelum sesi persekolahan mulakan. Jadi saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasihlah kepada semua ibu bapa yang mengikuti sesi taklimat pada malam ni. Okey, jadi dengan harapannya kita dapat bersua lah, anak-anak tuan-puan ni dapat bersua dan dapat mengikuti sesi persekolahan Penggar 3 2021-2022 dengan selamat dan mendapat kejayaan lah sebelum dia melangkah ke tahun hadapan. Walaupun tahun hadapan dah tahun ni, tapi dia melangkah kelas pada bulan 4 insya-Allah nanti. Itu kita akan maklumkan kemudian. Jadi sekali lagi saya ambil kesempatan mengucapkan terima kasihlah kepada barisan pentadbir terdiri pada Guru Besar Cik Helmi bin Rasib, barisan penolong kanan, seterusnya para ibu bapa yang mengikuti sesi taklimat pada malam ni. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Ayu. Cikgu Ayu banyak bantu ni kita. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua ayah ibu penjaga. InsyaAllah kita jumpa nanti hari Isnin. Okay, stay safe please. Alright. Terima kasih.